A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan pengurusi Masjid Surau mana? Nak minta izin boleh tak? Saya tengok kesian muslimat, depa dah duduk sempit-sempit dekat situ. Tuan-tuan, sebab kita tak ramai lelaki-lelaki ni. Saya nampak semua dah sandak ke dinding, saya takut dinding tu roboh. Tuan-tuan main sebelah sini. Bagi muslimat duduk sebelah sini. Ambillah satu dua orang main lah masuk duduk kat sini. Ambil sini. Bagi muslimat duduk belah sini. Sebab kan saya takut dinding tu ni tumbang lagi. Ambil kesian dia macam sardin dalam tin dah saya nampak. Sian insya-Allah. Main tak apa. Takut pula. Masuk. Ambil 2-3 sah kat depan ni tak apa. Main. Panik pula nampak. Oh sian. Tak apa insya-Allah kita nak mengaji. Nah. Main tengah sikit, bagi dia masuk sikit. Tak apa. Ambillah sikit-sikit insya-Allah. Bagi ruang sikit, kesian ni berimpun kat dalam tu. Tak apa nah. Busy nah. Tak apa insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati ustaz pengacara majlis, yang saya hormati pengerusi surau At-Taqwa. Kalau surau At-Taqwa kita panggil orang-orang di sini jemaah dia panggil al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kan. Insya-Allah. Salih ala Muhammad dan seluruh tuan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah sampai juga saya ke berenang ni. Alhamdulillah. Sini ramai orang Jawa tu. Tak. Orang apa sini? Minang. Oh, Minang. Saya cakap utara boleh faham kan? Okey insya-Allah. Dan tak faham pun dah angguk-angguk jelah. Buat faham kan. Baik Allahumma salli. Tuan-tuan, kita nak bincang pada malam ni tentang sedekah. Kita nak bincang tentang sedekah, kelebihan sedekah, apa manfaat kita boleh dapat daripada sedekah. Mudah-mudahan lepas kita balik ni kita jadi orang yang kuat sedekah. Kita tak ada apa yang kita nak takut dengan sedekah sebenarnya. Tak ada apa yang kita nak takut. Nak takut apa sedekah? Siapa bagi duit kita? Allah bagi. Kalau kita bagi untuk Allah, Allah bagi balik kat kita. Takut apa? Kalau kita ambil duit orang, salih ala si Muhammad, tuan-tuan, orang tu marah. Tapi subhanallah, yang bagi duit kat kita ni ialah Allah. Dan Allah menjamin rezeki-rezeki kita. Maka kita takut apa untuk bersedekah sebenarnya? Ada seorang guru, dia pergi mengajak satu tempat, salih ala si Muhammad. Dia pergi mengajak di satu tempat, dia cerita tentang kelebihan jaga anak yatim. Dia kelebihan jaga anak yatim. Lalu anak-anak murid dia semua pekat-pekat catat, jaga kelebihan anak yatim, kelebihan jaga anak yatim, kelebihan jaga anak yatim. Lalu subhanallah,
keesokannya ataupun minggu depannya guru tu datang lagi dan guru tersebut ulang kisah yang sama, kelebihan jaga anak yatim, kelebihan jaga anak yatim. Anak murid ni kali kedua kata, oh mungkin ustaz ni dia terlupa kot, minggu lepas dia dah sebut dah benda yang ni. Main minggu ketiga dia ulang benda yang sama lagi, dia cerita kelebihan anak yatim. Orang kata, oh ustaz ni dah, dia ni pasal apa ni tak reti mengajar ilmu lain kot, duk cerita pasal anak yatim aja. Main lagi sekali cerita pasal anak yatim juga. Salih sebab 4 kali 5 kali dia main cerita tentang anak yatim. Lalu subhanallah, salih alaihi wasallam, salah seorang daripada anak murid tu memberanikan diri untuk bertanya. Dia kata, wahai tuan guru, mungkin tuan guru tak perasan, tapi ataupun mungkin tuan guru tersilap, tapi setiap kali tuan guru main dah minggu kelima dah ni duk cerita tentang kelebihan jaga anak yatim. Dia kata, salih alaihi Muhammad, tak, saya sengaja sebenarnya mengulang-ulang. Sebab yang pertamanya, ilmu tak ada masalah untuk diulang-ulang. Allah sebut, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, kerana peringatan itu akan menjadi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi peringatan, bila sebut peringatan ni, benda yang pernah sebut dah, baru dia panggil peringat. Benda dah sebut dah. Kalau benda tak sebut lagi, dia tak panggil peringat. Benda dah sebut dah, maka dia panggil peringat. Yang kedua ni, salih Ahmad, dekat depan masjid ni ada anak yatim. Daripada saya mengajak hari tu minggu utama cerita tentang kelebihan anak yatim, tak ada siapa pun pi jaga anak yatim tu. Kali kedua saya cerita lagi, pun tak ada siapa lagi pi jaga. Maksudnya apa? Ilmu tu sampai tapi tak ada siapa pun nak mempraktikkan ilmu tu. Maka sebab tu diulang-ulang. Sebab tu kita nak pastikan bukan sekadar kita menuntut ilmu, tetapi nak pastikan ilmu tu jadi manfaat dekat kita. Jadi lekat, jadi amalan. Tu. Baik tuan-tuan, kita tengok salih ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya amalan yang paling mudah sekali untuk kita buat ialah sedekah. Sedekah. Tapi satu je dengan masalah dengan sedekah ni tuan-tuan. Masalah dengan sedekah ini dia memerlukan kekuatan iman. Nabi kata, as-sadaqatun burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Hanya orang beriman saja dia mampu untuk sedekah. Hanya orang beriman saja mampu untuk sedekah. Kita sedekah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, apa yang kita faham dengan sedekah? Yang kita tahu dengan sedekah ialah bila kita bagi harta kita akan jadi kurang. Tuan-tuan bawa duit banyak mana dalam poket hari ni? Cuba bagi tahu. Ni malam ni tajuk sedekah. Dan saya tak bawa lah tabung sedekah kalau tu. Kita ustaz ni duk kempen sedekah sangat ni, bawa tabung sedekah. Tak, saya tak bawa. Betul-betul saya tak bawa tabung untuk sedekah. Kan? Saya nak tanya tuan-tuan bawa duit banyak mana hari ni? Kak, bawa duit banyak mana? Beg duit tak bawa apa? Tak bawa tengok. Solehahnya tak bawa beg duit pergi masjid tak. Kan? Salih alaihi Muhammad. Katalah kita bawa RM10 main tadi. Bawa RM10. Kejap lagi tabung lalu kita masuk RM10. Balik lagi tinggal berapa ringgit? Tinggal tak ada ringgit lah. Dah tabung lalu RM10, masuk RM10. Kita balik duit kita kurang RM10. Kalau duit kita ada RM1,000, selepas kita masuk dalam tabung tu tinggal 999. Teruk matematik serupa dengan aku juga. 1,000 tolak RM10 tinggal apa? Itulah itu. Apa astagfirullah, dia teruk serupa juga. Kita duk berasa duit kita kurang, tapi Allah kata tak. Allah kata tak. Allah kata Allah tambah. Allah tambah. Allah gandakan dia 700 kali ganda. Duit kita tu RM10 kita masuk tabung, Allah ganda 700 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli matin habbah. Bandingan terma kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih yang tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu 100 biji. Satu benih tumbuh 7 tangkai. Daripada tangkai itu 100 biji. Jadi 1 kali 7 kali 100. Jadi 700. RM1 masuk dalam tabung, nilai di sisi Allah, Allah bagi RM700. RM10 masuk dalam tabung jadi 7,000. Tu ada orang matematik tu laju sikit jawab. Saya nak kira saya berapa kali. RM7,000. Tapi yang nak jumpa 7,000 tu bukan nampak fizikal, nampaknya iman. Iman akan nampak. Sebab Allah sebut dalam Quran, benda tak nampak dengan mata. Tak ni. Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Kita duk kata kurang, Nabi kata tak. Jadi benda yang tak nampak ni dia perlu kepada iman. Iman akan nampak.
Maka sebab tu Nabi kata apa? Hanya orang beriman saja mampu untuk sedekah. Salih Asyik Muhammad. Tuan-tuan, satu hari ada seorang Arab Badui, Bani Sulaim, Salih Asyik Muhammad. Dia jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu dia jumpa Nabi SAW ni, dia marah sangat kat Nabi. Dia nampak Nabi ramai-ramai tu. Dia kata, "Hey Muhammad, ni, kalau tak kerana kaum aku panggil aku ni orang yang gelojoh, nescaya aku dah penggal kepala kamu." Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Rasulullah bagi saya selesaikan orang ni lah." Sayyidina Umar kan. Nabi kata, "Tidaklah seorang Nabi itu diutus melainkan dengan kelembutan, lembut. Bagi aku settle dengan dia." Nabi kata, "Hai Arabi, apa yang kamu nak? Kamu main kat sini, kamu tuduh aku macam-macam, kamu main majlis aku, ganggu majlis aku, apa yang kamu nak, wahai Arab Badui?" Wahai Arab, dia panggil Arabi. Dia kata, "Salih ala Muhammad, dia ambil seekor dog, bewak dog tu dekat dalam lengan baju dia ni. Dia baru tangkap bewak dog, dia nak balik goreng." Dia boleh makan tu, dia boleh makan. Goreng ke, dia nak bakar ke, tak tahu lah. Bewak dog bakar sedap ke. Bewak dog ni boleh makan. Boleh makan. Cuma kita aku tak lalu makan. Sebab kita duduk terbayang bewak ni duduk mangkak tu. Bewak ni boleh makan. Salih Muhammad, nasib baik bewak dog tu tak duduk kat Malaysia tuan. Kalau tidak jadi kopi dah kawan tu. Kopi dog. Kan kita ni seronok sangat tu. Dia ambil, dia lempar depan Nabi SAW. Kata, "Hey, ni kata ni Muhammad, kalau bewak ni beriman kepada kamu, aku beriman kepada kamu." Nabi tanya, Nabi kata, "Assalamualaikum." Beri salam ke dia. Dia jawab soalan Nabi SAW, fasih bahasa Arab. Lalu dia kata, "Kamu siapa?" "Aku hamba Allah. Aku sembah Allah, Tuhan pemilik sekalian alam." "Aku ni siapa?" kata Nabi SAW. "Kamu adalah Rasul kepada Tuhan pemilik sekalian alam." Bila dia dengar macam tu, dia pun, "Tadi kamulah orang yang paling aku benci, tapi sekarang engkaulah orang yang paling aku cinta dalam melebihi daripada diri aku sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah." Masuk Islam lah. Bila dia siap masuk Islam apa semua, Nabi SAW pun ajak dia surah Fatihah, Nabi SAW ajak dia 3 qul apa semua. Nabi pun kata kat para sahabat, okey, sahabat-sahabat semua. Nabi tanya, "Kamu ni ada harta tak? Ada duit tak ni? Ada duit tak?" Dia kata, "Tak ada orang daripada Bani Sulaim ni melainkan akulah yang paling miskin sekali." "Tak apa, ada tak siapa-siapa ni nak bagi sedekah ke dia?" Semua kat bagi sedekah kat dia. Himpun bagi. Mailah seorang sahabat Nabi SAW nama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu dia kata apa? Salih Muhammad. Dia kata, "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad." Dia pun pergi jumpa Nabi. Lepas dia bagi tu, dia jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah tahu tak saya bagi apa kat dia?" "Bagi apa?" "Saya bagi seekor unta yang mahal." Unta dia mahal. Unta dia yang saya dapat daripada satu peperangan. Unta ni bukan sakat mahal, dia sedang pregnant, dia sedang bunting, nak lahir anak tak apa lama lagi. Maksudnya unta ni value dia sangat tinggi. Dia kata, "Wahai Rasulullah, yang tu saya sedekahkan kat dia." Lalu Nabi kata apa? "Kamu bagi tahu dekat saya apa yang kamu sedekah. Mai saya nak bagi tahu apa yang Allah nak bagi kat kamu. Nanti di yaumul qiyamah, unta tu akan Allah jadikan unta tu lehernya daripada permata-permata syurga, kakinya daripada permata-permata syurga, tubuhnya pada mata syurga. Kamu akan naik dia dan kamu akan melintah titian sirat seperti kilat. Sampai semua orang akan cemburu dekat kamu." Dia kata, saya reda Rasulullah." Waktu dia nak sedekah tu, dia tak tanya apa, "Rasulullah, kalau saya sedekah ni saya dapat apa?" Dia bagi dulu. Satgi dia pergi tanya Nabi SAW. Dapat apa tuan-tuan? Dapat unta daripada permata, daripada syurga yang akan bawa dia melintah titian sirat sepantas kilat. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa dia mampu buat macam tu? Iman. Nampak tak cerita unta tadi ni? Tak. Tahu ada unta syurga tu? Tak tahu. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Unta yang terbuat daripada permata syurga, pernah tengok? Tak pernah tengok. Tapi pasal apa yang boleh bagi tu? Sebab iman. Macam kita ni duduk dalam majlis, tiba-tiba ada seorang main, "Ustaz, saya nak masuk Islam." Kita pun bagi dia masuk Islam. Asyhadu alla, dia buat asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam. Lepas masuk Islam, saya kata, "Tuan-tuan ni, sahabat kita ni baru masuk Islam ni, duduk mana ni?" "Oh, tak ada rumah lah saya. Siapa-siapa nak bagi sedekah, siapa-siapa nak bagi sedekah."
Dia pun kata apa? Ustaz, saya adalah ni Myvi sebiji. Myvi sebiji tu baru keluar je. Myvi yang model baru punya tu. Nah abang, nak ambil lah ni kereta saya, esok kita PJ tukar nama. Ada tak kat tuan-tuan nak bagi tu? Jangan harap. Jangan harap nak bagi. Pasal apa takut nak bagi? Sayang. Pasal apa sayang? Sebab tak berapa nak kuat iman kita. Macam mana? Tak berapa kuat iman kita. Allahu Rabbi subhanahu. Masalah dia yang tu. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sedekah merupakan amalan yang paling hebat dan yang paling kuat. Salli ala Sayyidina Muhammad, caja bateri nak padam. Ada pula. Dik tolong ambil caja sekejap. Nak pergi ambil caja sekejap, Terima kasih. Sorry nah, macam-macam minta tuan-tuan nah. Mejohnya tu lah orang musafir. Musafir di Aidilfitri. Baik tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan nak sedekah. Sedekah ni tuan-tuan tak semestinya banyak. Tapi kena bagi konsisten selalu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tiap-tiap hari mau sedekah. Pastikan pada setiap hari tidak ada satu hari pun yang berlalu melainkan hari tersebut mesti ada sedekah kita. Nak kena train diri kita ni, nak pastikan kita ada sedekah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sedekahlah mengikut kemampuan diri. Jangan sampai tahap kita nanti menyebut-nyebut balik sedekah yang kita bagi. Sebab apa? Sebab bagi semangat ni dengar-dengar kuliah balik malam ni sungguh dia pergi bagi Myvi kat orang. Kan? Kereta dia tu jumpa ustaz nak kereta saya tak ustaz? Ustaz nak tak? Ambil ustaz ambil. Oh saya pun terima kasih. Saya pun start kereta tu balik. Kan? Esok dia telefon balik, ustaz hantar balik balik tak tahan bini bising ustaz. Kan? Aduh subhanallah. Allah subhanahu. Ada satu kisah yang berlaku dekat zaman Nabi SAW. Ada Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ada seorang dia ada satu pokok kurma tu. Satu tu je pokok kurma dia ada. Itu pun pokok kurma tu kadang-kadang ada buah, kadang-kadang tak ada buah itulah. Pokok kurma tu pun kira dhaif sangat dah lah. Tapi satu-satu tu yang dia ada. Pula tu sebelah rumah dia ada anak-anak yatim. Anak yatim suka ambil buah kurma dia. Dia marahlah, dia tak suka. Pokok kurma aku ni kadang-kadang berbuah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngeri sungguh bunyi pintu tuan-tuan tu. Dia macam tak jawab lawak tu, jangan marah pula lah ustaz dia macam. Dia so. Lalu tuan sini. Kat sini. Tarik sini. Belah sini. Tarik sini. Okey. Sampai tak sampai. Lalu Sallallahu Muhammad sampai berita ni kat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun pergi jumpa dia. Nabi kata kat dia, mau tak aku bagi dekat kamu, mau tak Allah bagi dekat kamu satu pokok kurma yang sangat cantik dalam syurga ni. Pokok kurma ni, dia punya besar pokok kurma ni, nak makan, nak berjalan dalam teduhan dia itu bertahun-tahun. Masuk besar sungguh pokok kurma dia. Bertahun-tahun ni nak kira jalan bawah teduhan pokok kurma ni. Di mana ni? Di syurga Allah. Di syurga Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Syurga Allah. Dia kata, tu nak Rasulullah, nak. Kalau tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan dapat pokok dalam syurga, maksud tuan-tuan peluang nak masuk syurga lah. Dia kata, nak Rasulullah, nak. Macam mana saya boleh dapat pokok kurma tu? Tahu tak cara dia macam mana? Cara dia, kamu bagi pokok kurma yang kamu ada ni, bagi kat budak-budak tu. Kamu wakafkan pokok kurma tu, bagi dekat mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti Allah akan bagi dekat kamu pokok kurma yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pokok kurma dalam syurga tu. Kalau tuan-tuan bagi ya? Bagi ya? Orang angguk gamai empat tak ada pokok kurma tu. Dia fikir Sayyidina tunggu Ustaz Solah, tunggu Ustaz nak fikir Ustaz. Tunggu Ustaz bagi pokok kurma ni dapat kurma. Tak apa Rasulullah, saya ambil pokok kurma ni ya. Saya ambil pokok kurma ni. Tak pasal apa. Saya ingat kalau kita buat design macam tu. Tak pasal apa. Kalau pun dia kadang-kadang buah, kadang-kadang tak buah, paling tidak pun dapat nampak juga depan mata ni.
Betul tak ni? Walaupun tapi pokok kurma syurga mana ada? Tak nampak lagi. Yang tu perlu beriman tu. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi SAW, dia terdengar. Dia kata kat Rasulullah, Rasulullah, yang Rasulullah cerita pasal pokok kurma dalam syurga apa semua tu, yang tu untuk dia seorang ke untuk semua ke? Offer tu. Rasulullah kata untuk semua. Tak apa Rasulullah, tak apa. Dia pun pi jumpa dengan kawan lelaki tersebut. Dia kata apa? Kita trade in mau trade in. Trade in apa? Trade in pokok kurma. Dia kata pokok kurma nak buat apa? Dia kata tak, jangan dengar sampai habis dulu. Kamu bagi saya pokok kurma yang sebatang ni, saya bagi kat kamu ladang kurma saya. Ada 300 pokok kurma. Ambil. Mau tak tu? Mau lah. Dah nampak. Tak apa, trade in. Dia ni kata biar ni, dia ni buat betul je. Biar betul kan. Okey. Dia nampak macam tu. Dia kata, jangan risau. Bukan setakat pokok, bukan setakat ladang tu aku bagi. Dengan rumah aku yang duduk kat dalam tu sekali aku bagi. Mau tak? Tunggu lagi. Mau. Dia pun tak apa, dia pun akad semua bagi ladang kurma ada dekat dia tu, ambil pokok kurma. Bila dia dapat pokok kurma sebatang tu, dia terus wakafkan kepada budak-budak tu. Dia balik rumah dia happy. Sampai-sampai dekat rumah dia, dalam ladang kurma tu, dia kata, jom packing barang nama. Saya berbupi lah nama bini dia macam tu kan. Mak kita packing barang dan semua. Pasal apa abang? Pasal apa? Abang dah jual dah rumah ni dengan ladang sekali jual. Abang jual kat siapa ni? Untung dapat banyak mana ni? Untung banyak sangat lah. Banyak mana abang? Banyak sangat. Abang jual kat siapa ni? Jual kat Allah. Ya ke abang? Ya. Jom keluar. Bini dia. Tu bini dia. Cuba bini kita. Balik rumah, kata apa? Jomlah kita keluar sini. Pasal apa? Ni abang dah jual rumah ni. Jual kat siapa abang? Jual kat Allah. Agak bini respon apa? Nak marah tak kena. tak kena. Sekali dia keluar orang putih, have you out of your mind. Yang tu lah kot. Aduh, subhanallah. Pasal apa dia mampu buat macam tu? Iman. Nak tengok kita ni iman kita tak kat mana. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau tak mau banyak sikit, cuma nak pastikan macam mana kita boleh consistently sedekah. Bahasa orang putih dia, bahasa Arab dia istiqamah. Macam kita nak istiqamah tiap hari sedekah. Apa maksud sedekah? Sedekah secara amnya ialah pemberian oleh seseorang kepada seorang yang lain untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Yang ni kunci dia. Kunci sedekah mesti kerana Allah. Jangan pasal apa-apa. Pasal apa sedekah ni? Sebab nak dia puji kita. Sikit hari kita akan sakit hati dan kita akan ungkit. Kalau tuan-tuan buat sedekah kerana selain pada Allah, tuan-tuan yakinlah tuan-tuan akan kecewa. Ya tak? Tuan-tuan tolong orang. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut 3 kelompok orang yang Allah tak tengok dia, Allah tak dia, yang nanti Allah tak akan ajak berbincang di hari akhirat. Allah tak mau bincang ke akhirat ni. Salih ala Muhammad. Tak ajak bincang. Maksud dia ke akhirat nanti Allah ajak bincang juga. Dia bincang. Ni ada alasan dah. Pasal apa buat macam ni? Nampak alasan. Allah ajak bincang lagi. Satu-satu benda kita buat. Tapi orang ni Allah tak mau bincang dah. Tak mau bincang. Allah tak tengok muka dia. Tengok muka dia pun tak mau. Salih ala Muhammad. Wala yuzakkihim. Allah takkan sucikan dia. Walahum azabun azim. Dan baginya azab yang sangat berat. Siapa orang ni? Salah satunya ialah orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dia ungkit pemberian. Dia bagi tapi dia sebut balik. Ingat ni aku yang bagi dulu ni. Tu. Action sangat dengan surau taqwa tu. Bukan main lagi. Ingat tu, kalau aku tak bagi kapet tu imam pun sujud atas lantai tau. Amboi. Apa nama tak naik jadi JK surau. Surau tu yang gambar tu yang macam ni. Kemai lagi. Smart dia apa. Kan? Gambar dia tak naik, dia marah. Ni kata diungkit lah tu kapet. Macam tuan-tuan dia. Smart bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ya Allah Rabbi. Dia ungkit. Pasal apa dia ungkit? Pasal apa ungkit? Pasal dia buat itu, dia mengharapkan sesuatu. Kita harap orang puji kita, ya orang akan puji kita waktu orang tu sayang kita. Sampai waktu nanti bila dia benci,
Semuanya tak elok, semuanya tak baik. Sifat manusia memang macam tu. Sebab tu nak buat apa pun buat kerana Allah. Kamu takkan kecewa. Buat apa pun. Bagi ni, nama pun wakaf. Tuan-tuan baca Quran, bila jumpa tempat wakaf, dia buat apa? Berhenti. Berhenti maksud benda yang kita bagi tu terhenti. Terhenti apa ni? Terhenti pahala? Tak, pahala takkan terhenti. Terhenti hak. Dia bukan lagi hak kamu. Dia bukan lagi hak siapa-siapa. Dia hak Allah. Dia tak boleh sebut lah, yang tu saya wakaf tu, yang tu saya bagi tu, yang ni saya punya lah ni, yang saya bagi. Bukan hak kamu dah. Tak ada lah. Tak ada siapa boleh tuntut dah. Dia hak Allah bila kamu wakaf. Maka tak disebut. Bila kita sebut, bila kita ungkit, bila kita sebut, kita ada tendensi untuk mengungkit apa yang kita bagi. Tak disebut. Lupakan. Apa kata sedekah, lupakan. Salih Allah SWT. Tunggu di akhirat dia Allah bagi. Allah akan bagi. Jadi syarat kunci utama kepada sedekah ialah dengan tujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi salih ala Sayyidina Muhammad, kebiasaannya pemberian yang kita bagi itu akan memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dia miskin, akan memenuhi keperluan-keperluan dia dalam kehidupan. Kalau madrasah dan masjid, akan memenuhi keperluan-keperluan jemaah ataupun masyarakat. Kalau apa? Biasanya yang kita bagi macam tu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah. Jadi itu yang kita buat. Dalil pensyariatan sedekah. Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Baqarah ayat 271. Faham ayat ni elok. Mari kita nak bincang ayat ni bagi elok. Allah sebut in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Allah kata, jika kamu zahirkan, kamu tunjukkan sedekah-sedekah kamu itu ni secara terang-terang, maka yang demikian itu adalah baik. Dengar ayat tu kata apa? Ada tak kita dengar orang yang akan dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat naungan arasy nanti di yaumul qiyamah, waktu hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Salah seorangnya ialah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri dia pun tak tahu apa yang disedekahkan. Maksud dia apa? Sembunyikan sedekah. Tapi ayat ni ayat kata apa? In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu zahirkan sedekah-sedekah itu, maka itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah baik. Sebab apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab nak jadi contoh dan teladan kepada orang lain. Kan? Tuan-tuan. Mari kita buat kutipan hari ni, kutipan untuk apa-apa sebagainya. Sayyidina Muhammad, mari kita pun waktu kutip tu, ustaz yang ceramah kat depan tu, mari sini. Dia pun ambil letak RM50 kat dalam tu. Dia menzahirkan sedekah dia. Tak bagusnya. Tak, dengan dia tak RM50 kat situ, sehari orang lain pekat-pekat. Ustaz pun bagi 50 tak bagi. Maka dia mendorong orang lain juga untuk melakukan yang sama. Bagus tak? Baguslah. Sallallahu alaihi wasallam. Baguslah. Cuma kena jaga hatilah. Jangan sampai riak. Tapi Allah sambung dalam ayat ni, Allah kata apa? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan sebenarnya. Dalam ayat ini Allah tunjuk dua keadaan orang sedekah. Satu, orang menzahirkan sedekah. Bagus sebab dia menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Yang kedua, Allah kata sembunyikan sedekah itu lebih baik. Pasal apa? Pasal menyembunyikan sedekah ini lebih menjaga hati. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan,
hari ni ada orang selain Allah Syekh Muhammad, ada orang miskin kata. Orang kata, Ustaz mai tempat kami ni ada orang miskin. Oh ya ke? Oh, dia susah sangat Ustaz. Ustaz kita tolong dia Ustaz. Jom kita tolong dia. Oh saya pun buat pengumuman. Tuan-tuan mai kita kelak-kelak duit, kutip duit. Jom kita mai pekat bagi dekat orang susah ni. Saya pun suruh pembantu saya, tolong buat Ustaz, ambil live Ustaz, buat video. Pasal apa buat video tu? Ni nak bagi orang-orang yang pekat-pekat bagi tadi ni, supaya mereka nampak kata bukti kata saya pergi bagi. Faham tak faham tu? Saya orang tanya pula, betul ke Ustaz bagi? Betul ke Ustaz bagi? Ni buat video, tunjuk kat depa kata saya bagi. Buat video, saya pun buh mikrofon kat sini. Kan? Orang pi, suruh seorang lagi tolong pegang spotlight sikit, ni nampak sikit muka tu. Kan? Lalu kita pun pilah bagi, Ustaz Syamad bagi apa semua. Ni kami ni jemaah apa semua bagi apa semua bagi. Dia pun terima kasih lah ya Allah, kami saya sangat-sangat perlu kau, sedih-sedih apa semua. Saya pun bagi. Tengok view saya hari tu 140,000 orang tengok. Orang yang like saja ada 25,000 orang like. Hui, saya kata Masya Allah banyaknya, Subhanallah. Saya pun tak sangka orang nak like saya macam tu. Esok saya pun pergi kutip lagi. Kemudian saya pun pergi bagi pula. Saya bagi tahu kat kawan saya ni, tolong bagi dekat sikit. Hari tu tak orang nak nampak sangat muka. Spotlight bagi terang sikit. Saya pun pergi bagi dalam hati saya. Hari ni berapa orang pula nak like saya ni? Lihat ni. Hari ni berapa orang nak like? Tengok tinggal 25,000. Kemarin 100,000. Pasal apa sikit sangat orang tengok ni? Tolong pergi share sikit, share lagi. Tu bagi orang ramai tengok. Orang tak naik juga view. Pasal apa orang tengok sikit hari ni? Tuan-tuan, niat saya lari tak yang pertama, yang kedua ni? Dah lari dah. Pasal apa? Pasal ada orang puji, ada orang komen, ada orang like. Dia telah mengganggu niat saya. Faham tak ni? Itulah cabaran kepada orang yang bersedekah secara terang-terangan. Asalnya niat dia betul dah, tapi disebabkan puji manusia. Baguslah, tak ada orang lah yang baik macam kamu, Ustaz Jafri Liu terus dia buat kat belakang. Ni dapat gelaran dah, subhanallah. Tuan-tuan ya Allah, habis dah hati saya hancur dah. Itulah cabaran kalau kita nak sedekah secara terang-terang. Faham tak ni? Kita ada peluang dan ruang satu hari kita akan ungkit apa kita buat. Kita akan kalah dengan pujian-pujian manusia yang memuji kita disebabkan oleh sedekah kita. Kita juga terkesan dengan orang yang mengeji kita. Kenapa? Allah tu nak tunjuk kat orang sangat lah tu. Kalau sedekah diam-diam sudahlah. Pasal apa nak pergi buat live pula? Pasal apa nak pergi tunjuk-tunjuk pula? Saya pun sakit hati dengan orang puji, orang keji saya. Betul tak? Riak ni apa? Tunjuk satu benda untuk mengharapkan pujian. Meninggalkan satu benda apabila dikeji, itu juga riak. Kalau nanti saya terkesan dengan apa yang dipuji oleh manusia tu menyebabkan saya nak tunjuk lagi, maka perbuatan saya itu jadi riak. Leceh lah. Kita nak buat baik pun orang duk kata-kata, orang duk perli-perli apa semua. Tak sukalah macam ni, tak payah buat lah. Saya tinggalkan benda tu. Sebab apa? Sebab kejian manusia. Maka itu juga riak. Tahu pasal apa jadi macam tu? Tahu pasal apa? Pasal tunjuk. Kalau hati mampu jaga, orang kata pun tak apa, orang tak kata pun tak apa, orang perli pun tak apa, orang puji pun tak apa, hati aku tak ada apa-apa, carry on. Tapi saya yakin ramai daripada kalangan kita tak mampu nak berhadapan dengan kecaman dan pujian manusia. Betul tak ni? Ni faham ke tak faham saya duk cakap ni? Nak saya cakap bahasa Minang kah? Orang dah ramai ya? Geng ramai banyak. Jadi Salih Muhammad, kita faham daripada ayat ni, zahirkan sedekah bagus, sembunyikan sedekah lebih bagus. Yang Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Orang sedekah bukan setakat gandaan pahala, dosa-dosanya juga akan dihapuskan oleh Allah SWT. Dan firman Allah SWT, kita nak berhenti azan dulu, kita nak terus saja? Terus saja azan, terus azan sekejap, silakan. Kita berhenti sekejap untuk azan, sekejap kita sambung lagi. Banyak lagi nak sembang ni.
Ada 10 kelebihan sedekah. Kita berhenti dalam pukul 12.30 lagi, insyaAllah. Boleh macam boleh. Tuan-tuan tunggulah 12.30 saya nak balik Johor lagi. InsyaAllah. Kita berhenti sekejap ya. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hazil tamam salatul Quran. Ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafah. وبعث مقام محمود الذي وضعنا لا تفرق الميعاد. Alhamdulillah, kita sambung lagi. Ayat yang kedua yang menceritakan tentang kelebihan daripada sedekah, surah Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah sebut ni. Ini janji Allah kepada orang sedekah. Allah kata, sesungguhnya orang laki-laki yang bersedekah, dia panggil al-musaddiqin, orang-orang laki-laki yang sedekah. Orang perempuan dia panggil apa? Al-musaddiqat, orang perempuan yang sedekah. Dan subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa aqradullaha qardan hasana, dan orang yang memberikan pinjaman kepada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai pinjaman yang baik. Ni Allah perlu ke kita nak bagi pinjam kat dia ni? Perlu dah Allah nak bagi pinjam kat dia ni? Allah mengharapkan sesuatu ke daripada kita ke untuk dia? Tak. Nak bagi pinjam apa kat Allah? Allah yang bagi kita semua. Tapi ni subhanallah, tuan-tuan tahu tak? Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ayah kita, mak kita, dia ni kita sayang sangat kat dia. Bela kita ni daripada kecil sampai besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Daripada jari ni, tapak kaki 3 jari ni, sampailah ni kecil sikit pada peti 3 pintu je. Punya jaga eloklah, subhanallah. Korban apa saja. Tiba-tiba ayah kita perlu sikit duit. Dia nak pakai duit sikit. Dia kata, ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayah nak pinjam duit sikit ni. Dia kata, ayah nak pinjam duit sikit. Kita nak bagi pinjam kat dia? Tak, takkan nak bagi pinjam. Ayah nak pinjam apa ya?
Pinjam lah 300 lah. Ayah bayar balik 600 lah. Tak kata apa, wajak anak aku. Kalau aku tahu aku picit hidung mati. Kan? Tak, pasal apa dia sebut pinjam? Dia sebut pinjam tu, soalnya Allah sebab bukan nak pinjam kita tu, tapi dia hormat dengan kita. Dia hormat, saling hormat. Kita pun dengan ayah kita pun macam tu lah. Dengan orang kita pun, kita apa? Bagi pinjam. Bukan sebab nak pinjam tu. Tak. Allah pun macam tu dengan kita. Siapa nak bagi pinjaman ke Allah? Allah perlukah pinjaman kita? Tak. Allah yang bagi segala ke kita. Tapi Allah, siapa yang nak beri pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, maka subhanallah, Allah sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yudha'afu lahum. Allah akan menggandakan balasannya dengan gandaan yang berlipat kali ganda. Takut apa? Bagi Allah ganda lagi. Tak ada bisnes yang lebih hebat, investment yang lebih dahsyat daripada investment kita dengan Allah. Dan mereka akan memperoleh walahum ajrun karim, dan mereka juga akan memperoleh pahala yang mulia. Rujuk surah Al-Hadid ayat 18. Lagi dalil Al-Quran tentang sedekah. Allah sebut, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin ma'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah 261 Allah sebut, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah ganda. Takut apa dengan sedekah? Takut apa dengan sedekah? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini kisah benar. Ini kisah benar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada seorang tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia AJK surau. AJK surau. Kemudian tiba-tiba nak masuk Ramadan. Ni kisah yang lebih kurang saya ingat lebih kurang je lah. Figure dia mungkin tak tepat sangat. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, AJK surau nak tukar kapet sebab nak masuk Ramadan. Dan kekurangan 11,000, lebih kurang macam tu lah. Kurang 11,000. Banyak lah. Tinggal 11,000 lagi. Mesyuaratlah AJK surau. Macam mana kita nak buat ni? Masa suntuk sangat nak cari mana 11,000 ni. Dia tu duduk seorang-seorang, dia duduk fikir, apalah yang aku boleh buat? Macam mana aku boleh buat ni? Dia ada spare exactly 11,000 tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ada exactly 11,000 tu yang dia simpan untuk insurans satu projek yang dia nak masuk. Dia kena insure, dia kena bayar kos dia exactly tepat 11,000 macam yang diperlukan oleh surau tu. Dia fikir, malam tu dia balik ni, dia tak kepala, tak boleh tidur. Kalau aku bagi lagi macam mana? Macam mana aku? Kalau aku bagi lagi ni, tiba-tiba projek tu dia nak 11,000 tu, aku nak cari mana nak bayar ni? Mungkin boleh dapat, tapi mungkin lambat. Inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Telefon tu imam, tu berlari. Saya bagi ya. Ni tawakal ni. Transfer, buat online transfer, ZAS bagi masuk, malam tu tidur pun sehati ke? Macam mana aku salah bagi ke apa bagi? Tuan-tuan, Allah janji Allah bagi. Dia dapat projek yang nilainya 11 juta. Exactly Allah bagi. Takut apa? Kita aja tak berani. Ada satu kisah lagi. Dia anak-anak main, dia balik kampung, dia balik dia singgah semayang dekat satu surau. Kemudian lepas semayang tu dia duduk kat depan surau tu, dia tengok budak-budak balik kafar. Lepas tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad balik kafar,
dia panggil, dia pergi dekat kedai pakcik duk meniaga jajan tepi jalan tu. Dia kata budak-budak, "Meh, mana nak makan apa, meh ambil." Kau ni aku ambil lah seorang sikit, sikit. RM32.80. RM32.80. Dia pun kata, "Berapa semua?" RM32.80. Dia kata, "Nah, ambil RM33, alalah." Pakcik kata, dah, ambil RM20 balik. Lebih kurang itulah. Ataupun dia bagi RM35, dia halalkan lah. Nak ambil balik, bagi duit baki. Tak payahlah. Tak mau ni, saya ni pegang amanah ni. Saya pegang amanah ni. Dia tu yang dia boleh ingat figure tu, RM32.80 tu, sebab pakcik tu nak bayar juga. Subhanallah, dia dapat satu projek yang nilai dia RM32,800. Allah akan bagi exactly tu, tak payah risau. Takut apa? Kawan saya pun sama. Waktu saya mula-mula buka madrasah dulu, saya perlukan Quran, jadi bukan 30 biji Quran. Dia kata, "Ustaz, nak duit kan nak Quran?" Kita bala bagi duit lah, saya boleh lah. Bala berapa ratus Ustaz? Nak lah 300. Dia kata kat saya, "Salah si Muhammad, tak apa, panggil kerani Ustaz, tolong tulis cek Ustaz. Berapa? 5,000. Saya minta 300, dia bagi 5,000. Kalau saya tahu, saya minta 1,000, 40,000 ke apa. Dia cek 5,000. Tuan-tuan, saya pergi bank in, cek tu pun semua. Lepas 2 minggu lebih kurang, saya jumpa dekat Kuala Lumpur, kat Shah Alam. Ustaz tahu apa jadi? Ustaz tahu, projek saya yang saya dah masuk, yang dah rejected Ustaz, file tu dah reject, dah chop reject dah Ustaz. Lebih kurang nilai dia 10 juta lebih kurang tu lah. Dah tutup dah file tu simpan dah. Macam mana tahu Ustaz? Tiba-tiba dia telefon saya, "Ni, kami bentang balik file kamu ni." Buka balik file tu, offer saya 13 juta. Daripada 10 juta up lagi. Ustaz, apa lagi saya nak syukur Ustaz? Saya pergi masjid duduk iktikaf apa hari, saya tak tahu. Tak kerti, tak tahu dah nak syukur macam mana. Sedekah. Berapa banyak kisah-kisah orang yang dapat manfaat daripada sedekah. Tuan-tuan Ustaz Syahmat, syarat dia satu je, berani je. Tapi kita tak berani, kan? Tuan-tuan tahu tak, nilai sedekah orang miskin lagi hebat daripada nilai sedekah orang kaya. Sungguh, jangan kata orang kaya kuat sedekah, orang miskin lagi kuat sedekah. Kalau saya buat, waktu saya buat madrasah ni, lama dah saya buat madrasah ni, tuan, daripada tahun 2009 tu saya start bangunkan madrasah. Matalah duk pergi kutip wakaf dulu kan. Pi lagi kampung, lagi dalam, lagi banyak sedekah dapat. Nabi kata apa? Ada orang sedekah 1 dirham lebih hebat daripada orang sedekah ribu-ribu dirham. Sahabat kata apa? Macam mana Rasulullah? Orang sedekah 1 dirham lagi hebat pada ribu-ribu dirham. Kalau orang ni sedekah 1,000 dirham, orang ni sedekah 1 dirham, sudah pasti 1,000 dirham lagi banyak pada 1 dirham. Dia ni lebih baik. Pasal apa? Pasal orang yang sedekah 1 dirham itu, dia hanya ada 2 dirham je. Dan dia sedekah 1 daripada dirham dia, dia telah sedekahkan 50% daripada harta dia. Orang yang sedekah 1,000 dirham, dia ada berpuluh-puluh ribu dirham lagi. Betul kan? Ada seorang makcik tempat saya, dalam akaun dia hanya ada 600 je. Bila saya buka wakaf untuk jalan, nak buka madrasah masuk jalan, dia kata, "Jom pergi dekat account, pergi dekat bank nak pergi ambil duit." Pergi ambil. Berapa makcik nak bawa keluar? 400. Mau keluar 400. Dia bukan ada apa, dia duduk dalam pondok kat madrasah saya tu. Dia kata, tengok pun keluar, tinggal bilion 200. Makcik ada tinggal 200. Tak apa. Itu je duit yang dia ada. Maksudnya dia telah wakaf lebih separuh daripada harta yang dia ada. Tuan-tuan kat sini yang ada 200,000, mana ni sedekah 100,000 malam ni? Mana ni? Tak, kita tahu ni. Lagi banyak duit kita, lagi kita berkira dengan sedekah sebenarnya. Nilai sedekah kita tu makin kurang. Saya cuma kata, ada orang bagi sejuta, tapi duit dekat dalam dia ada 20-30 juta. Saya kata, Muhammad, tak boleh bagi setengah. Tak boleh. Orang tak mampu bagi. Tapi orang miskin ni mampu bagi separuh daripada harta dia. Tuan-tuan, nak cerita Salih Muhammad. Baik dah? Pasal apa? Iman. Kelebihan sedekah nombor 1. 10 minit kita berhenti. Kelebihan sedekah nombor 1, sedekah menghapuskan dosa. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar."
Sedekah itu akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadam api. Rasa banyak dosa, banyak sedekah. Sedekahlah, sedekah. Suami kita main sembahyang kat masjid tak? Ini maklum tanya ni, kak tanya. Main masjid, suruh dia sedekah pagi-pagi kat masjid. Pastikan sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada RM1, RM2 untuk tabung surau ni. Jangan duk bagi duit beli roti canai je. Ni abang ni beli roti canai, jangan lupa. Salah pula hari tu tuan. Bagi RM50 untuk beli, pergi market, beli apa? RM1 untuk tabung masjid. Tahu macam mana tersilap pun dalam tabung. Dah tengok lebih kurang je biru tu masuk. Dia pergi market, dia berkeluar nak beli, dia tengok RM1. Tadi kata apa? Astaghfirullahaladzim. Dia istighfar kuat lah. Terkejut tu kan masjid. Istighfar apa ni? Yang buat salah dosa apa ni? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, buatlah jadi lagu ni pasal apa ni? Awak nampak teruk sangat haji. Silap sedekah. Siapa? Pibo RM50. Telefon cepat. Tok bila hang duk surau lagi kah? Aku pun dah balik dah. Aku salah pibo RM50 dalam tabung, hampir korek sedih aku. Ya Allah, dah susah hati. Pelik itu macam tu lah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rabbi dan saya. Dosa banyak, Allah ampun dosa. Sedekah banyak, sedekah. Nombor 2, kelebihan sedekah, Allah bagi pahala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 14, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahum bainan nas wa man yaf'al dhalika batigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tak ada kebaikan pada bisikan-bisikan, tak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia kepada bersedekah. Ni macam saya duk suruh tuan-tuan ni lah. Ni baik banyak ni. Baiklah duk suruh orang sedekah. Saya simat. Kita pun tak sedekah lagi. Tapi suruh orang sedekah. Allah kata dah, tak ada bisik yang baik-baik ni, yang kebaikan di sisi Allah ni, melainkan orang yang mengajak orang kepada sedekah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Syarat dia apa ni? Mencari keredaan Allah. Kita ni sampai kadang-kadang Allah hantar orang mai ketuk pintu rumah kita nak bagi kita sedekah, tuan-tuan. Dosa banyak tak? Banyak kan? Allah kata Allah nak ampun dosa dengan sedekah. Duk tunggu bila nak minta ampun, tak bila tak minta ampun pun macam mana nak gugurkan dosa dia. Pisat hantar orang ni, gerakkan hati dia, pergi ke rumah makcik. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Mai buat apa ni? Ni lah kami ni main nak buat kutip-kutip sedikit ni, nak buat sedekah-sedekah sikit kot lah. Makcik-makcik nak bagi sumbangan apa sikit ni. Minta maaf lah, tak ada. Tak ada. Tuan-tuan, kalau ada cakap ada tau, jangan kata tak ada. RM10 tu ada tak? Ada. Dia kata tak ada. Tipu tak tu? Tipu. Dia tak berasa dia tipu. Dia rasa 10 tu bagi dia tak ada. Tapi ada tak? Ada. Nabi SAW, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ada orang mai ke rumah dia minta sedekah, bawa anak perempuan 2 orang, kakak seorang bawa anak perempuan, budak-budak anak perempuan kecil, mai jumpa. Wahai Sayyidina Aisyah, nak minta sedekah sikit. Dia tak jawab tak ada. Dia pergi kat dalam rumah dia, hanya ada sebiji kurma aja. Sebiji kurma. Apa dia buat? Dia bagi sebiji kurma tu kat mak dia tu. Mak dia tu belah 2, bagi kat anak ni seorang, bagi kat anak ni seorang. Bila Nabi SAW, bila Nabi SAW balik, Sayyidina Aisyah cerita, Nabi SAW duduk cerita ni ahli syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita, dia bagi apa yang dia ada. Walaupun sebiji kurma, kita dalam rumah macam-macam ada. Milo 3 tin,
daging korban yang tahun lepas pun ada lagi. Tambah lagi tahun ni punya. Bukan setakat ni. Bukan setakat daging ayam. Ayam hidup pun dalam peti air tu. Buka kata. Macam-macam. Duit ni dalam tabung, duit ni dalam poket selak tu, selak ni celah dinding bawah. Kalau kutip-kutip agak 1000 duit kita celah-celah rumah tu tuan-tuan. Dia boleh kata apa? Tak ada. Astaghfirullahalazim. Tak boleh bagi duit bagi yang lain. Sungguh ni. Orang main minta maaf lah saya ni. Ya Allah, tak ada duit. Abang hang tak tinggal duit langsung. Tunggu sana, pergi ambil teh bagi kat kau tu. Bagi teh buah tu. Satu kan nak ambil yang ni, yang makcik ada. Makasih makcik dah. Dia kata nak ambil. Teh buah dia bagi. Tak, dia pergi gadai kat kedai sebelah. Tak. Buatlah lagu mana. Benda kita ada, tapi kita kata tak ada. Ada seorang tu tuan-tuan, waktu dia nak meninggal, sallallahu alaihi wasallam, dia duduk kata, ya alangkah baiknya kalau jauh, alangkah baiknya kalau jauh. Lepas tu, alangkah baiknya kalau baru, alangkah baiknya kalau baru, alangkah baiknya kalau semua, alangkah baiknya kalau semua. Duduk heran, apa dia ni kata apa ni, duduk kata apa ni waktu hujung-hujung nak mati ni. Lalu diceritakan, waktu dia nak mati tu dia nampak benda apa dia buat. Allah zahirkan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Dia kata, alangkah baiknya kalau jauh ni, rupa-rupanya dia pernah tolong orang melintas jalan. Jalan tu kecil, jadi langkah tu tak banyak lah. Dia kata, Allah nampakkan setiap langkah tu pahala. Dia kata apa? Ya, alangkah baiknya kalau jauh, pahala lagi banyak. Alangkah baiknya kalau baru. Kesnya subhanallah, waktu musim sejuk dia tengok ada orang duk menggigil tepi jalan tu, dia pakai 2 helai baju. Dia buka 1 helai baju, dia bagi kat orang tu. Cuma dia bagi kat orang tu baju lama lah, dia pakai lah baju baru. Macam kita lah, nak bagi baju lama ke baju baru. Kalau ada orang buat kutipan untuk apa ni, untuk bantuan banjir ke apa semua-semua, dia kata ni peluang ni, clear store penuh dengan baju dia kan. So punggah bagi. Saya pergi buat bantuan kena tsunami dulu kan. Dan saya bantuan banjir sekali di Kelantan, bantuan tsunami dulu dekat Kuala Muda Kedah tu. Tuan-tuan jumpa senok dalam punya besar tuan. Sungguh cerita betul ni, getah pun putih lah. Saya kata asam pun ni cerita betul ni. Saya kata besar mana kawan ni agak asam. Dia boleh bagi nak kata pasal hebat. Dia nak clear store dia, bukan dia nak bagi sangat. Nak bagi yang baru. Orang kata, kalau aku tahu aku bagi baru itu, dia kata maksudnya. Alangkah baiknya kalau semua, dia tengah makan, dia tengah duduk makan di rumah, ada sekeping roti. Dia dengan anak beranak, dia makan sekeping roti. Tiba-tiba ada orang main minta makan. Dia belah 2 roti tu. Belah 2 roti dia bagi kat orang tu, yang separuh lagi dia makan anak beranak dia. Baik dah lah ni. Kalau kita main-main, kita pun kata saya pun ada sekeping ni aja, pergi kat rumah tu pengurusi surau tu kau ada. Yang saya mana separuh dia bagi. Baiklah, dia kata, kalau dia nampak zahir apa yang dia bagi pada hari itu, dia kata kalau aku tahu aku bagi semua. Tapi ni saya tak ada. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, maka Allahumma salli alaihi, tuan-tuan, setiap hari pastikan ada sedekah kita. Ingat muslimat, jangan disebut tak ada dah lah ni. Saya minta maaf, saya tak ada. Ada, bagi. Ya Allah, tak ada apa ni. Nak ambil handphone, bagi handphone. Wah, dia kira dahsyat lah ni. Dahsyat lah. Tak payahlah macam tu. Saya sekali sebut tadi lah, jangan sedekah sampai kita nanti ungkit balik. Bagi takat mana kita hati kita redha nak bagi. Saya cuma nanti lagi kita duk rajin bagi, lagi kita selalu bagi, lama-lama kita punya redha tu makin tinggi. Dulu bagi RM1, bagi lama-lama naik RM5, bagi lama-lama naik RM10, bagi lama tu. Apa ni? 10 tahun duduk RM1 tu aja. Sayang pun naik harga dah tuan-tuan. Ni dah ada RM1 aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang hantar Allah. Kita tengah duduk makan, orang main minta. Dia tak pergi kat orang lain. Dia main. Sebab tu saya selalu sebut, dan kita duduk makan, ada makcik-makcik main, dia main jual apa ni, krepek-krepek apa semua. Dia kadang bayar mak-mak kita. Belilah tuan-tuan, beli. Bukan beli sebab nak beli, kita nak makan tu, beli nak tolong dia. Macam ni berapa ni? 3 ni. Oh, 3 RM10. Nah, ambil RM20 ni, ambil satu dah lah. Saya pun kan nak makan sangat, ambil satu. Bagi je duit kat dia. Niat sedekah kat dia. Seronok dia punya senyum. Terima kasih lah, terima kasih.
Pergi dekat RNR, ada tol, ada kedai minyak, apa, ada singgah dekat stesen minyak tu, kawan duk cuci tu. Dia sini tu. Kita pun pergi isi minyak tu. Dia daripada mana ni? Oh, saya Bangladesh. Bangladesh mana? Dhaka. Sudah lama kau duduk sini? Sudah lama. Sudah lama. Anak-anak mana anak-anak? Anak-anak sana ada, saya ada sini. Seorang sudah lama, saya tak ada boleh balik. Ini PKP lah, saya tu balik balik semak-semak dia, bagi dia, ulang dia RM1. RM1 lah. RM1 je. Oh, banyak. Terima kasih ya, terima kasih. Masih RM1. Jangan bagi RM1 tu dia. Allah, kutlah nak main cuci cermin kereta aku bagi RM1 pun kira minta balik. Tak payah. Bagi tu niat saja nak sedekah dia. Tuan-tuan tengok hati dia gembira. Tuan-tuan pergi RNR, ada tukang cuci dekat RNR tu, ulang pergi bagi RM1. Bagi RM1. Salat alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok menggembirakan hati orang, gembira hati orang dengan sedekah. Setiap hari biar ada duit-duit kecil je kat dalam poket-poket kita tu. Jumpa orang, ada seorang tu tuan-tuan semua, setiap hari dia akan dulu orang tak bagi duit sangat, mungkin cash ni kurang sikit, orang banyak barter trade ke apa zaman-zaman dulu, kisah tu dulu kan. Tuan-tuan, dia tak bagi duit, dia pun bagi manis-manisan, gula-gula kat budak-budak. Jumpa je budak-budak bagi gula-gula. Jumpa budak-budak bagi gula. Gula-gula zaman dulu lah, maksudnya bagi makanan-makanan ni dekat anak-anak ni. Biasa macam tu. Hidupnya sedekah aja. Allah bagi kita murah rezeki. Kita gembirakan hati orang. Buatlah tuan-tuan, buat. Belajar buat. Sallallahu alaihi wasallam. Biar orang kenal kita dengan orang yang banyak sedekah. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rezeki akan bertambah. Rezeki akan bertambah dengan banyak jika kita rajin bersedekah. Dia akan membuka pintu rezeki kerana berkongsi rezeki dengan orang lain yang memerlukan. Nabi SAW sebut tidak akan berkurang harta orang sedekah kecuali bertambah. Dalam sebuah riwayat yang lain dia kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta orang bersedekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Takut apa? Bagi. Allah kata Allah ganti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Yang keempat, ada seorang tu dia murah rezeki, rezeki dia murah sangat. Saya tak ingat nama dia. Tak boleh nak ingat pula nama dia. Seorang syekh ni lah, syekh. Lalu orang mai tanya kepada syekh, apa amalan syekh sampai murah rezeki sangat ni, murah sangat. Dia kata, ada 3 benda amalan yang aku buat. Yang pertama, solat duha. Solat duha murah rezeki. Yang kedua, aku baca surah Waqiah. Tiap hari baca surah Waqiah. Yang ketiga, aku sedekah. Kalau aku tak sempat nak solat duha dan tak sempat untuk baca surah Waqiah, aku tetap akan bersedekah. Sedekah dia jaga. Saya cuma tuan-tuan nak murah rezeki dan sedekah. Lagi sedekah, lagi murah rezeki. Lagi sedekah, lagi murah rezeki. Try tak percaya? Jangan percaya cakap saya. Percaya cakap apa yang Nabi kata. Nabi tak akan bercakap melainkan dia wahyu daripada Allah. Nabi kata, betul Nabi kata, ma naqasat sadaqatun min mal, tak akan berkurang harta orang yang sedekah. Yang keempat, sedekah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebut dah tadi, amalan-amalan bersedekah ni sebenarnya dia mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang mengasihi akan dikasihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kelima, sedekah akan memadamkan kepanasan alam kubur. Dalam sebuah riwayat silsilah as-sahihah, kata Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi si pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Yakin, tunggulah nanti. Panas kubur akan sejuk. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan di bawah naungan sedekah dia. Yazid, salah seorang perawi yang membawakan hadis ni, menceritakan dulu si Marsad setiap kali dia melakukan satu dosa, dia akan bersedekah dengan apa yang dia ada, sekalipun dengan sebiji kuih ataupun sebiji bawang. Dia rasa dia buat salah apa sikit, dia sedekah. Dia buat salah apa sikit, dia sedekah. Sebab dia takut panas di alam kubur. Sedekah itu akan menyejukkan kuburnya. Lagi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, naungan arash Allah di yaumul qiyamah. Wa
wa rajulu tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka dia menyembunyikan amal itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, umur panjang orang sedekah. Banyak sedekah umur panjang. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya sedekah seorang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan daripadanya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga terhadap diri sendiri. Sedekah dapat apa dalam riwayat disebut? Nombor satu, tambah umur panjang. Nombor dua, mencegah kematian yang buruk. Berapa ketika baru ni ada seorang pakcik meninggal dekat Terung, Perak. Meninggal dalam bulan Ramadan, dalam masjid, solat isyak kot, tak salah saya. Bila orang tengok pasal apa ni, apa kelebihan dia dapat sampai Allah muliakan dia macam ni. Masjid tak pernah berjumpa bil air dia. Bil air, bil elektrik masjid tak pernah berjumpa. Tahu pasal apa? Dia duk pergi curi. Dia curi bil air tu untuk dia pergi bayar. Siapa pun tak tahu, kata siapa duk pergi bayar bil api bil air ni. Sampai tak tahu. Saya duk pesan lah tuan-tuan. Tuan-tuan ni, bil api bil air ni banyak mana Ustaz? Tiap sebulan? 400 je. Tuan-tuan seorangnya 400 ni. Guna apa air elektrik ni? Ada orang tengok apa ni Netflix dekat masjid ni? Ada. Orang main semayang, orang duduk dalam majlis ilmu, orang duduk mengaji Quran, orang qiyamul lail, orang semayang sunat, semua pahala pergi dekat dia tu. Tu yang sedekah tu. Kalau saya tuan-tuan berebut ni lepas ni mencuri bil elektrik, sembang jatuh kalah. Tiap-tiap bulan pun tu orang diputari duk bening paling macam mana aku nak bayar ni. Ya Allah, orang tak nampak no. Subhanallah. Tuan-tuan, buat sampai nanti kalau kita tak ada, orang rasa kehilangan. Tak ada dah, subhanallah. Dia ni lah yang duk bayar bil elektrik, dia ni lah yang duk bayar bil air. Salih alaihi Muhammad. Allah Rabbi, kadang kita tak nampak. Berebutlah tuan-tuan benda-benda macam ni. Salih alaihi Muhammad. Sama ada seorang dulu, dia macam tu, khidmat kat masjid, khidmat. Orang biasa, orang yang rajin sedekah, kita akan tengok mati baik, orang tanya, dia ni buat apa? Dia kuat sedekah. Allah angkat darjat dia. Allahu Rabbi. Dan dalam hadis ni lagi cerita apa ni? Allah menghilangkan daripada sifat sombong. Dia tak sombong. Kefakiran, dia tak ada fakir. Dan sifat bangga pada diri sendiri. Sombong tak ada, bangga saya tak ada. Tuan-tuan, yang ke-9, yang ke-8, Allah akan menjauhkan diri daripada sifat kedekut. Yang ke-9, Allah akan memberikan ketenangan dalam hati. Dan yang ke-10, Allah akan melindungi kita daripada bahaya. Dalam sebuah riwayat, Salih alaihi Muhammad, Nabi SAW menyebutkan, bersegeralah untuk bersedekah, kerana musibah dan bencana tidak akan mendahului sedekah. Jadi mudah-mudahan kelebihan-kelebihan itu akan jadi manfaat dekat kita yang rajin sedekah, dan mudah-mudahan kita jadi semangat untuk kita banyak bersedekah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan malam ni tabung penuh lah, esok jenuh lah, benda hari pening kepala macam mana aku nak urus duit banyak sangat dapat ni. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, dan jadi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih sebab sudi untuk mendengar kuliah saya pada malam ni. Saya minta maaf lah seandainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, insya-Allah. Dan tuan-tuan, sebelum tuan-tuan balik lagi, dekat luar sana ni ada saya buat hadiah sikit. Bukan hadiah lah, tuan-tuan belilah. Kesian kat saya. Ni ada buku Mukjizat Nabi SAW. Buku Mukjizat ni saya susun, ni buku yang kelima saya. Dalam ni kisah-kisah tentang Nabi SAW lah. Mukjizat Nabi SAW lah. Yang paling penting yang ni tuan-tuan, saya buat buku nota ni, dia buku nota lah. Tetapi subhanallah, sebenarnya saya susun dekat dalam ada 12 doa yang tuan-tuan kena panjat tiap-tiap hari lepas subuh dan lepas maghrib. Doa supaya Allah jauhkan kita daripada wabak-wabak ni, terutamanya lah. Tuan-tuan kena baca ada doa-doa ni. Antaranya doa yang ke-6 ni, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tuan-tuan ikut je susunan doa ni daripada awal sampai habis, ikut je satu sampai habis. Dan dalam ni juga ada 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kita tahu kita duduk di akhir zaman ni. Ni waktu yang sangat kritikal untuk tuan-tuan beramal dengan doa-doa ni.
Jadi saya minta tu, dan setiap muka surat ni dia ada hadis-hadis Nabi SAW yang kita boleh beramal dengannya. Saya bukan nak suruh tuan-tuan beli sangat buku ni. Saya nak tuan-tuan beramal dengan doa-doa ni. Kalau semua orang Islam beramal dengan doa-doa yang kuat ni, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan negara kita daripada wabak ni. Kita bukan sangat perlu kepada vaksin, kita perlukan kepada vaksin doa sebenarnya. Doa ni senjata orang mukmin. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Salih alaihi Muhammad. Pada tuan-tuan yang tak bawa duit macam kak dia tak bawa duit. Ambil buku ni, dekat belakang ni ada nombor telefon. Tuan-tuan mesej kat nombor ni, beritahu saya beli buku ni pada surah At-Taqwa ni. Kemudian main nombor akaun kak nak transfer dia masuk dalam akaun. Jadi yang tu kita transfer lah. Dan kita masih buat promosi 3 buku ni RM50. Satu, bukan 3 buku ni, buku ni saja. Ni buku ni saja. Ini 3 buku ni RM50. Kalau satu RM19. Kalau beli 3 RM50. Murah sikit lah. Murah sikit. InsyaAllah tuan-tuan kira lah lagu luanan kawan-kawan ke apa semua. InsyaAllah yang paling penting tuan-tuan perhabis buang, saya nak balik bagi ringan sikit kereta saya lah. InsyaAllah. Kalau tak habis tak mau main dah. Lawak aja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu SWT alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.